situasi yang melanda negara-negara ketiga, dunia ketiga, negara dunia ketiga ini dengan kudrat yang ada daripada kita di Malaysia ini. Untuk menceritakan lebih lanjut tentang program Misi K ini ialah bersama kita hari ini ialah Zia Aghi Abdul Ghaffar, penerbit yang tidak asing lagi, ya. Selamat pagi. Minta maaf lah datang pagi-pagi ni. Tak apa ya. Nak promote program datang pagi kan biasa kan. Itulah dia. Okey, dan di sebelah saya yang bekerjasama untuk menjayakan Misi K ni ialah Haji Nur Azam Abu Samah, Naib Presiden 2 Mersi. Apa khabar? Assalamualaikum. Salam. Dan juga di hujung sana ialah Dr. Baharudin Sudi, Ketua Biro Misi Kemanusiaan Haluan. Haluan ni Pertubuhan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia. Dia dengan nama yang cukup hebat. Terima kasih juga sudi bersama kami. Dan episod malam ni kalau kita lihat promo tu lebih menjuruskan pada satu negara yang berhadapan dengan bilangan rakyat yang cukup tinggi, jumlahnya yang mengidap bibir sumbing di Bangladesh. Ini episod yang pertama. Okey, sebelum cerita tentang episod pertama ni, secara keseluruhan Misi K ni, Misi K atau Misi Kemanusiaan berdurasi setengah jam, tayang setiap Rabu mulai malam ni, berakhir 24 Oktober. So kita cover, premis dia adalah untuk kita cover event yang diusahakan oleh NGO Malaysia, melakukan misi kemanusiaan di luar dengan pelbagai bentuk bantuan dan negara yang dilawati, antaranya Bangladesh, Thailand, Indonesia dan juga di Kemboja. So kalau di Bangladesh ni kita tengok kita punya misi ialah untuk repair bibir sumbing dan langit berlubang, dan yang lain-lain seperti bantuan air, bantuan pendidikan, macam di Kemboja bantu Islam, masyarakat Islam Champa dari sudut pendidikan. Dan yang lain. Okey, untuk misi K yang episod pertama malam ini di Bangladesh ni berkolaborasi bersama dengan Mersi Malaysia. Manakala di Kemboja dengan Haluan. Okey, kita fokus pada yang malam dulu. Jadi Mersi bagaimana kerjasama dengan media tu dah selalu sangatlah ya. Dan bila bercakap tentang projek-projek kemanusiaan ni di negara-negara dunia ketiga ni, pemilihan tu bagaimana? Pada kebiasaannya kalau kita lihat program-program yang nak Misi Malaysia lakukan merupakan program kesinambungan daripada bencana itu sendiri. Yang mana kami awal pertubuhan Misi Malaysia akan pergi ke kawasan-kawasan seperti peperangan dan menolong masa peperangan. Dan selepas daripada, saya ingat daripada pertama sekali di Kosovo, lepas tu Afghanistan, Iraq, dan selepas daripada itu kita mula nak bagi bantuan kemanusiaan di pada bangsa-bangsa bencana alam jugalah. So termasuk saya rasa lepas tsunami itu dia betul-betul mengubah satu konsep yang baru, yang mana Misi Malaysia daripada NGO kemanusiaan berubah kepada koordinator kemanusiaan, yang mana kami mula bergabung dengan partner-partner yang dah pun established di kawasan setempat lah. Contohnya macam di Bangladesh sendiri kami bergabung dengan Dhaka Community Hospital, dan juga partner kami daripada Malaysia adalah Capital Hospital University Science Malaysia, mana kami berusaha untuk melakukan rawatan terhadap rakyat yang berbibir sumbing ini. Dan alhamdulillah program ini dah berjalan dengan baik selama beberapa kali lah. Ini pihak mereka merujuk atau memohon kerjasama daripada Mersi ataupun Mersi mencari mereka pihak-pihak yang memerlukan ini? Itulah, pada kebiasaannya kita ambil kesinambungan daripada bencana. Selepas daripada misalnya di Bangladesh pada waktu itu bencana besar banjir, selepas berada di membantu di fasa emergency, kita akan meneruskan di fasa recovery. Biasanya bila tabung tu ada dana lagi, kita akan teruskanlah. Dan program ni kita tidak akan lakukan sendiri, kita akan lakukan dengan satu lagi partner. Maknanya keperluan untuk mewujudkan kesinambungan tu dilihat daripada Mersi sendiri lah. Bukan kata pihak mereka kata Mersi boleh tak tolong stay lagi sebab kita ada hanya atas inisiatif Mersi sendiri. Okey. Dan episod seterusnya yang di Kemboja tu episod kedua atau ketiga. Okey, ini pula satu yang menarik yang akan pastinya memberikan pendedahan yang baru. Mungkin doktor nak kongsikan tentang apa yang dilakukan di sana. Pertamanya saya terima kasih kepada MCI TV3. Jadi Haluan ni salah satu pertubuhan yang bermotokan
berakhlak, mendidik dan berbakti. Jadi 3 komponen ni insya-Allah dalam setiap misi bantuan kebajikan, sama ada bencana alam ataupun kancah peperangan, sebagaimana yang mesti tadi sebut, kita ada kesinambungan. Jadi berbalik kepada satu program yang kita laksanakan, bukan satu yang one off. Kita bagi bantuan dan kita tinggal. Jadi kita akan langsungkan kepada satu peringkat penerusan. Jadi especially di Kamboja ni, insya-Allah kita melihat setelah peristiwa kekejaman, peristiwa hitam kekejaman rejim Pol Pot tahun 1975-78. Maknanya di sana masyarakat Kamboja, termasuk yang Islam dan bukan Islam, dia melalui fasa yang sangat teruk lah dari segi sosioekonomi, pendidikan dan untuk pembangunan keseluruhan masyarakat ini. Jadi kita melihat di sini sejak tahun 2002 lagi, insya-Allah haluan telah memasuki Kamboja dengan agenda untuk memperbaiki atau meningkatkan modal insan kepada masyarakat Myanmar, khususnya masyarakat Islam di situ. Jadi kita melihat kalau kita bawa bantuan, kita bagi tanpa individu yang memiliki modal insan yang dia tidak boleh meneruskan perjalanan. Jadi melalui usaha pendidikan ni memberi ruang dan peluang pada anak mereka melanjut pelajaran sama ada di Malaysia. Dan banyak kali kita bawa ke Malaysia lah. Lepas tu kita sambung belajar, dan ada yang kembali, insya-Allah mereka akan meneruskan agenda pembangunan. Di situ kita melihat satu yang usaha yang lebih berkesan daripada kita memberi bantuan secara one off begitu. Kita nampak ada usaha kesinambungan di situ. Tak ada follow up dalam kata lain. Okey, sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang produksinya, tadi beliau bercakap tentang misi ke Kamboja ni. Kalau sesuatu negara itu berhadapan dengan peristiwa perang, gempa bumi atau sebagainya, kita nampak terpampang luas, tidak ada akhbar di media secara luas liputannya. Kalau tempat-tempat terpencil seperti Kamboja yang mempunyai latar sejarah yang begitu membuatkan rakyatnya terkesan daripada apa yang telah berlaku, dan kemudian tidak didedahkan kepada umum, bagaimana pihak haluan mengenal pasti? Adakah juga atas inisiatif sendiri ataupun ada pihak di sana yang menjemput atau bagaimana? Mungkin untuk pertamanya setelah kita meninjau sendiri di sana, dan di sana kita bekerjasama dengan NGO ataupun di sana kita khususnya untuk pendidikan ini kita bekerjasama dengan Jabatan Mufti Kamboja. Yang sebenarnya Jabatan Mufti Kamboja ini adalah satu agensi yang dikhususkan untuk melihat pembangunan umat Islam di sana. Jadi kalau kita lihat selepas peristiwa hitam itu, insya-Allah Kamboja keseluruhannya membangun cukup lambat, hingga kan tiada peruntukan khas ataupun pembangunan khas untuk umat Islam, hanya diserahkan kepada Jabatan Mufti. Jadi memang kita tidak nafikan banyak individu ataupun syarikat ataupun yang datang ke sana melaksanakan pembangunan infrastruktur saja, tapi tidak melalui satu perancangan yang khusus. Bukan perancangan keseluruhan lah. Apatah lagi diserahkannya kepada pihak mufti saja untuk membangunkan semuanya. Maksud saya tadi ada yang tidak melalui Jabatan Mufti. Mungkin datang ke sana hanya membuat misalnya surau masjid, tetapi pengisiannya tidak ada. Misalnya yang paling jelas di sana adalah pendidikan anak-anak. Saya dipahamkan hampir 25% anak-anak sana yang tidak pun mendapat pendidikan. Ini satu kerugian lah kalau sekarang ni Myanmar mula membangun, kalau tidak ada pembangunan modal insan pada anak-anak ni, kita bimbang, insya-Allah mereka akan ketinggalan sebelumnya. Jadi di sana kita bekerjasama dengan Jabatan Mufti, dan juga kita mengajak NGO lain daripada luar negara untuk bersama kita untuk menekankan aspek pendidikan ni. Hadiran haluan itu kena pada masanya, insya-Allah. Dan dari segi liputan dan juga rakaman yang dibuat, ini boleh dianggap sebagai satu episod, satu laporan khas. Dan dari segi treatment dan cabaran untuk memastikan betul-betul terkesan. Kerana seperti yang kita bincang tadi dengan Najib Nur Razak, kata ini adalah sumbangan duit daripada rakyat Malaysia. Nak tahu duit yang disumbangkan ke mana, inilah dari NGO yang melunaskan tanggungjawab masing-masing. Jadi dari segi menyampaikan itu kepada penonton, bagaimana Zia? Pastinya punya cabaran tersendiri.
cabaran yang banyak kan. Sejak daripada pre-production. Tapi kita punya matlamat tu orang macam mana masalah cabaran dari segi pre-production, production dan post tu. Tapi yang penting tu kita punya matlamat tu kita nak capai ialah untuk kita nak bagi tahu yang NGO kita ni sebenarnya aktif bukan saja kat dalam negara, dalam negara kita nampak, kat luar negara ni kita tak nampak. So kita nak kena portray benda ni. Same time supaya apabila sumbangan yang diterima kepada NGO ni dapat orang ramai tahu ke mana dia disalurkan lah, channel dia kat mana kan. Dan at the same time yang paling besar sekali ialah supaya kita dapat melahirkan semangat untuk membantu kepada penonton bila tengok okey, kita budak-budak pun boleh tengok okey, bila ada orang ada masalah kita tolong. Itu antara tu. Jadi cabaran dia salah satu dia kadang-kadang bila kita sampai kat satu event tu kita tengok macam tak ada apa-apa biasa kan, tapi bila kita balik tu kita akan rancang dan at the same time kita akan edit tu dalam kadar yang macam mana kita nak tackle ni. Kalau kita buat slow pace dan kita kena bagi in a way, kena play around. Sila situasi tu kadang-kadang kita ke sana kita nampak macam kehidupan biasa. Nak dirangkumkan dalam masa yang cukup singkat itu adalah satu yang mencabar bagi pihak produksi. Apa pun terima kasih banyak bersama kami, Zia. All the best kepada anda. Haji Nur Azam bersama. Terima kasih bersama kami, dan Syabas juga bersama ini. Dr. Baharudin Suri, terima kasih juga, dan Syabas juga atas kerjasama diberikan. Terima kasih banyak-banyak bersama kami. Dan jangan lupa untuk menyaksikan malam ini Misi K, dan kita harap di penghujung program Misi K itu kita akan senyum dan tahu okey, sumbangan saya dah sampai ke sini, alhamdulillah, dan terus menggalakkan kita untuk terus memberikan sumbangan. Terima kasih kalian seperti ke MHI, dan insyaAllah dalam kerjasama akan datang dan episod akan datang banyak lagi yang akan dikongsikan oleh Zia dan kawan-kawannya dalam Misi K. Kita nak ke